organisasi pendidikan. Pelbagai gaya kepimpinan dalam sesebuah organisasi telah diperkenalkan serta telah diterima dan digunakan pakai oleh pelbagai pihak. Antaranya ialah jenis kepimpinan transformasi. Berdasarkan kajian Wong Yenun 2015. Kajian ini memberi tumpuan kepada gaya kepimpinan transformasi dengan 4 aspek, iaitu aspek pengaruh ideal, motivasi berinspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individu. Kepimpinan transformasi yang unggul berperanan besar dalam menghasilkan modal insan yang berkualiti tinggi, yang pastinya jika diamalkan secara tidak langsung mampu mempengaruhi sistem pendidikan di negara ini. Berdasarkan kajian Muhammad Akmarudi dan rakan-rakan 2020. Justru itu gaya kepimpinan transformasi menjadi pilihan dalam kajian ini untuk menentukan hubungannya dengan kepuasan bekerja dalam kalangan anggota kumpulan pelaksana. Pemimpin atau pengurus ialah pihak pentadbir dalam pengurusan dan pentadbiran di IPG Kampus Ken yang terdiri daripada pengarah, timbalan pengarah, ketua jabatan dan ketua unit, manakala anggota kumpulan pelaksana ialah staf bukan akademik. Masalah kajian. Pemimpin biasanya masih mencari gaya kepimpinan yang sesuai untuk diamalkan bagi membantu meningkatkan kepuasan bekerja. Walau bagaimanapun, kebanyakan staf akademik dan bukan akademik di IPG Kampus Ken ini memilih gaya kepimpinan transformasi sebagai gaya kepimpinan yang dominan. Selain itu, pemimpin perlu mempertimbangkan sama ada gaya kepimpinan transformasi mempunyai hubungan dengan kepuasan bekerja dalam kalangan AKP di IPG Kampus Ken. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menentukan tahap dan aspek dalam amalan kepimpinan transformasi yang dominan dan menentukan tahap kepuasan bekerja dalam kalangan AKP serta perkaitannya supaya pemimpin dapat memenuhi cita rasa pasukan kerja dalam organisasi sekaligus meningkatkan prestasi organisasi. Terdapat 8 objektif penyelidikan seperti yang saya paparkan dan 5 hipotesis kajian. Metodologi kajian ini ialah secara kuantitatif menggunakan kajian berbentuk tinjauan bagi tujuan pengumpulan data, iaitu kaedah secara soal selidik dengan menggunakan borang soal selidik yang diedarkan kepada responden. Data kajian ini dianalisis menggunakan SPSS versi 26 dan sampel kajian dipilih secara persampilan rawak yang terdiri daripada 56 orang AKP daripada pelbagai jawatan yang bertugas di IPG Kampus Ken. Instrumen soal selidik menggunakan skala Likert, 5 skala Likert, 5 poin dengan 3 bahagian, iaitu bahagian yang pertama latar belakang responden, yang kedua gaya kepimpinan transformasi dengan 4 aspek ataupun 4 faktor, dan yang ketiga kepuasan bekerja dalam organisasi. Kebolehpercayaan alat kajian digunakan dalam kajian ini adalah ideal dengan melihat kepada nilai perkali alpha Kronberg bagi semua konstruk adalah melebihi 0.7 ke atas. Data tahap persetujuan gaya kepimpinan transformasi yang telah dikumpul secara keseluruhan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Terdapat 5 kategori pemeringkatan skala Likert, iaitu daripada sangat tidak minat kepada sangat minat. Dan bagi pengujian statistik deskriptif mean, interpretasi skor mean berdasarkan sumber daripada Nunali dan Weinstein 1994 seperti dalam jadual. Interpretasi skor mean tahap kepuasan bekerja adalah seperti dinyatakan dalam jadual, itu berdasarkan Suhaya dan rakan-rakan 2016 seperti dalam jadual. Interpretasi kekuatan korelasi antara pemboleh ubah. Analisis inferensi dilaksanakan dengan menggunakan prosedur by Bragg correlations berasaskan model korelasi Pearson untuk mengukur korelasi kesemua pemboleh ubah yang terlibat. Kekuatan berhubungan di antara pemboleh ubah dalam kajian ini dianggar dengan menggunakan skala kekuatan yang dicadangkan oleh Davis 1971 seperti di dalam jadual. Dapatan kajian, analisis demografi iaitu yang terdiri daripada kategori lelaki dan perempuan dan juga tahap pendidikan majoritinya berkelulusan SPM.
Gaya kepemimpinan transformasi ini terdiri dari 4 faktor yang saya telah sebutkan tadi, dan konstruk yang pertama itu faktor pengaruh ideal, memberi bacaan min keseluruhan pada 4.36 iaitu tinggi, motivasi berinspirasi, juga min keseluruhan 4.35 tinggi, merangsang intelektual, juga mempunyai bacaan min keseluruhan 4.28 tinggi, pertimbangan individu min keseluruhan 4.33 juga tinggi. Min keseluruhan tahap amalan gaya kepemimpinan yang digemari oleh responden ini secara keseluruhannya tinggi, iaitu dapatan kajian menunjukkan secara keseluruhannya EKP di IPG Campus Ken mempunyai tahap persetujuan yang tinggi terhadap amalan kepimpinan transformasi dalam kalangan pemimpin pentadbiran. Hal ini menunjukkan AKP yang bertugas di IPG Ken meminati pemimpin yang menggalakkan pekerja untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi dan melibatkan pekerja dalam membuat keputusan. Gaya kepimpinan ini diyakini berupaya meningkatkan prestasi terhadap sokongan organisasi sekiranya pemimpin menjadi sumber inspirasi kepada pekerja dengan menetapkan arah tuju dan visi yang jelas. Aspek amalan kepimpinan transformasi yang paling diminati dalam kalangan AKP adalah aspek pengaruh ideal, diikuti dengan aspek motivasi berinspirasi, pertimbangan individu dan stimulasi intelektual. Ini menunjukkan bahawa AKP menggemari pemimpin yang sentiasa berkeyakinan serta memberi contoh teladan yang baik di samping menitik beratkan kebajikan pekerja. Tambahan itu, pemimpin juga mempunyai kekuatan dan keyakinan yang boleh mempengaruhi tingkah laku AKP. Tahap kepuasan bekerja dalam organisasi. Min keseluruhan menunjukkan 4.10 yang tinggi, manakala analisis bagi hasil analisis inferensi mendapati bahawa pekali korelasi antara hubungan aspek pengaruh ideal dan kepuasan bekerja, pekali korelasi Pearson antara aspek ini menunjukkan R sama dengan 0.519 dengan hubungan signifikan pada aras kurang 0.01. Ini menunjukkan kedua pembalik ubah ini berhubung secara positif. Maka hipotesis null yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara aspek pengaruh ideal dan kepuasan bekerja AKP adalah ditolak. Yang kedua, hasil dapatan memaparkan nilai pekali korelasi Pearson antara aspek motivasi berinspirasi dan kepuasan bekerja AKP adalah R sama dengan 0.610 dengan hubungan signifikan pada aras kurang daripada 0.01 menunjukkan kedua pembalik ubah mempunyai hubungan positif dengan kekuatan hubungan pada tahap yang tinggi. Maka hipotesis null yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara aspek motivasi berinspirasi dan kepuasan pekerja AKP adalah ditolak. Yang ketiga, hasil daripada analisis korelasi Pearson didapati bahawa pekali korelasi Pearson antara aspek stimulasi intelektual dan kepuasan bekerja AKP adalah R sama dengan 0.586 dengan hubungan signifikan pada aras kurang daripada 0.01. Ini menjelaskan bahawa terdapat hubungan yang signifikan di antara aspek stimulasi intelektual dan kepuasan bekerja AKP. Oleh itu, hipotesis null yang ketiga ditolak, manakala anggaran kekuatan hubungan korelasi adalah pada tahap yang tinggi. Yang keempat, hasil dapatan memaparkan nilai pekali korelasi R sama dengan 0.540, hubungan signifikan pada aras P kurang 0.01. Analisis ini menjelaskan terdapat hubungan yang signifikan antara aspek pertimbangan individu dan kepuasan bekerja AKP. Analisis ini menunjukkan kedua pembalik ubah mempunyai hubungan positif dengan kekuatan hubungan pada tahap yang tinggi. Oleh itu, hipotesis null yang keempat menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara aspek pertimbangan individu dan kepuasan bekerja AKP adalah ditolak. Yang kelima, jadual menunjukkan nilai pekali korelasi sama dengan R 0.585 dengan hubungan signifikan pada aras kurang daripada 0.01
Analisis ini menjelaskan terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan, transformasi secara keseluruhan, dan kepuasan bekerja AKP. Analisis ini menunjukkan kedua pembeli ubah mempunyai hubungan positif yang dengan kekuatan hubungan pada tahap yang tinggi. Oleh itu, hipotesis yang kelima menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan transformasi dan kepuasan bekerja AKP adalah ditolak. Dapatan kajian mendapati terdapat hubungan yang signifikan secara positif dengan kekuatan perhubungan pada tahap yang tinggi antara amalan kepemimpinan transformasi dan kepuasan bekerja AKP di IPG Kapusken. Hal ini menunjukkan bahwa AKP telah mencapai tahap kepuasan kerja pada tahap yang memuaskan dengan amalan kepemimpinan transformasi yang diamalkan oleh pemimpin IPG Kapusken. Justru seseorang pemimpin yang mengamalkan kepemimpinan transformasi perlu memenuhi keempat aspek kepemimpinan transformasi, yaitu aspek pengaruh ideal, motivasi berinspirasi, rangsangan intelektual, dan pertimbangan individu bagi meningkatkan tahap kepuasan kerja buruh. Hasil kajian Whitney 2019 juga menunjukkan bahwa amalan kepemimpinan transformasi bukan sahaja dapat mengubah sesebuah organisasi, tetapi juga mampu mengubah tahap kepuasan penyempurnaan kerja. Oleh itu, amalan kepemimpinan pemimpin dan kepuasan kerja AKP saling berkait rapat dalam meningkatkan kecemerlangan institusi. Secara amnya, sistem pendidikan di Malaysia amat mementingkan kecemerlangan di semua peringkat institusi pendidikan dan institusi pendidikan guru secara khususnya. Hasrat ini dapat dicapai sekiranya barisan kepimpinan IPG dapat mengamalkan gaya kepimpinan transformasi dalam kepimpinan mereka, kerana telah terbukti gaya kepimpinan transformasi ini mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepuasan bekerja. Hal ini demikian kerana kecemerlangan sesebuah institusi pendidikan adalah hasil kerjasama barisan kepimpinan dan kaki tangan dari pelbagai golongan secara amnya dan khususnya AKP melalui tinjauan ataupun kajian ini. Oleh itu, berpandukan daripada dapatan kajian yang diperolehi jelas menunjukkan bahawa pihak pengurusan institusi disarankan memberikan penekanan terhadap 4 aspek gaya kepimpinan transformasi bagi memastikan kepuasan bekerja dan meningkatkan prestasi organisasi. Pemimpin perlu memahami dan mengenal pasti gaya kepimpinan yang terbaik di institusi masing-masing agar dapat dipraktikkan, dan pemimpin juga perlu melakukan penyesuaian secara lebih khusus dalam usaha meningkatkan prestasi IPG. Dengan itu, budaya kerja yang cemerlang dapat dihasilkan sekaligus membantu membangunkan sistem pendidikan negara ke arah yang lebih cemerlang. Sekian saja pembincangan saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada doktor atas pembentangan yang telah disampaikan sebentar tadi. Okey, baiklah, sekarang merupakan masa untuk sesi soal jawab. Jadi sekiranya di ruangan chat ini saya melihat masih tiada sebarang persoalan yang ingin diajukan, ataupun sekiranya ada sesiapa di sini yang ingin bertanya secara langsung, boleh juga diajukan soalan di sini pada pembentang sebentar tadi. Ada sesiapa yang ingin ajukan soalan? Tidak sempat. Ya. Si Yusmail tidak sempat. Nanti aku edit. Aku check. Okey. Salam. Okey, baik. Sekiranya tiada sebarang persoalan ataupun soalan yang ingin diajukan, saya dengan ini ingin mengucapkan tahniah kepada pembentang. Baik, seterusnya kita akan teruskan kepada pembentangan yang seterusnya. Dijemput ya Encik Muhammad Syafiq bin Abdul Kahar dan Syed Muhammad Hafiz bin Said Edin daripada Sekolah Kebangsaan Sandau Kinabatangan dengan tajuk
Okey, tangan mereka iaitu My Magic Iqra. Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kushrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha pihak penganjur, pihak IPG Kampus Tawau, para juri yang dihormati, semua pentadbir sekolah, guru-guru dan juga para peserta yang menjayakan program kita pada hari ini. Okay, baiklah, pada hari ini kami berdua, nama saya Syed Muhammad Hafiz bin Sayyidin. Dan nama saya pula Muhammad Syafiq bin Abdul Kahar. Kami berdua adalah merupakan tenaga pengajar yang berkhidmat di SK Sandau Kinabatangan, dan pada hari ini insya-Allah kami akan menceritakan sedikit mengenai inovasi yang telah kami cipta, iaitu berkenaan dengan namanya adalah My Magic Iqra. Kesinambungan daripada pihak SPI EPN Negeri Sabah yang telah memfokuskan kepada dan memperkenalkan modul ITCON, iaitu modul yang memudahcarakan lagi untuk kegunaan para guru untuk mengajar bagi murid-murid tahap 1, khususnya adalah di prasekolah ataupun di tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Jadi bertitik tolak daripada situ, kami telah membincangkan perkara ini, iaitu untuk memudahkan lagi penggunaan modul ITCON itu yang lebih berfokus untuk memudahkan lagi murid-murid kita untuk mempercepatkan lagi pemahaman mengenai kaedah membaca huruf-huruf hijaiyah tunggal, iaitu mengenai sebutan nama huruf, sebutan mengenai baris di atas, baris di bawah dan baris di hadapan. Okey, mengenai dapatan kami iaitu secara keseluruhannya kami mendapati murid itu dengan betul sesuatu huruf tersebut, maka kami mencipta inovasi My Magic Iqra ini. Mudah-mudahan dengan inovasi ini boleh memudahkan lagi dan mempercepatkan lagi pemahaman anak-anak murid kita. Okey, baiklah, untuk cara menggunakan inovasi My Magic Iqra ini, untuk lebih lanjut lagi saya serahkan kepada Ustaz Syafiq untuk memperjelaskan dengan lebih terperinci lagi, insya-Allah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Syed, rakan pembentang saya. Baiklah, tuan-tuan dan perempuan, cara menggunakan My Magic Iqra ni, kalau tuan-tuan boleh lihat daripada huruf alif, huruf hijaiyah alif sampailah ya, di tepi setiap huruf tu terdapatnya QR code. Okey, apa fungsinya? Sebenarnya QR code tu adalah video. Okey, baik. Jom kita tunjuk sama-sama, Ustaz. Okey, Ustaz pegang. Insya-Allah. Boleh. Saya Ustaz. Ambil huruf jim. Okey, baiklah. Okey, ini adalah huruf jim. Boleh, Ustaz? Okey, huruf jim. Dan perkara pertama kita perlu buat adalah kita scan dahulu. Okey, sebelum kita scan QR code yang terdapat dalam permukaan jim ni kan. Okey, kita tanya murid-murid. Okey, murid-murid ni huruf apa? Kebiasaannya antara masalah murid-murid adalah mereka tidak ada yang menyebut huruf, nama huruf jim, tapi ada juga yang menyebut nama huruf ni sebagai ja. Jadi Magic Iqra juga sebenarnya menjelaskan kekeliruan yang berlaku terhadap murid. Sebab kadang-kadang ni ja sedangkan tanpa baris. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita scan terlebih dahulu. Bisa klik. Okay. Jim di atas ja, jim di bawah ji, jim di depan ju,
Ja, Ji, Ju. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan. Apa yang kita boleh lihat sebenarnya, huruf jim baris atas berbunyi ja, baris bawah berbunyi ji dan baris depan berbunyi ju. Okey, sambil kita melakukan scan tersebut, kita tengok video dan kita lakukan sekali dengan pergerakan. Okey. Huruf jim sebut ni. Okey, murid-murid sekalian, huruf jim. Okey, tangan angkat, jim di atas ja, jim di bawah ji, jim di depan ju. Ja, ji, ju. Begitu juga lah dengan huruf-huruf yang lain. Semuanya sama sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, QR code yang terdapat di sini ni semuanya kami letakkan di dalam YouTube, tetapi secara hanya boleh diakses menggunakan link ini sahaja, menggunakan QR code ini sahaja. Baik. Metode yang kami gunakan untuk My Magic Iqra ni selain daripada lisan, kemudian dengan perbuatan sekali. Jadi teknik-teknik ini membantu untuk supaya murid lebih cepat hafal, cepat faham dan supaya murid tidak keliru lagi. Itulah objektif utama kita mencipta My Magic Iqra ini. Okey kelas. Tahun 2005 kan? Ya. 2005. Okey. Huruf apa ni? Huruf mim. Kalau tidak ada baris, kita sebut nama huruf. Okey. Sebut nama huruf. Okey, sebut mim. Okey, tangan. Mim di atas ma. Huruf apa kelas? Okey, fa. Pandai. Okey, baiklah. Harapan kami adalah inovasi My Magic Iqra ini dapat diperluaskan di seluruh sekolah-sekolah, khususnya di negeri Sabah dan di seluruh Malaysia lah, insya-Allah. Okay, untuk pengetahuan semua, inovasi ini juga adalah merupakan langkah pertama ataupun siri pertama, iaitu kami memperkenalkan huruf hijaiyah tunggal terlebih dahulu. InsyaAllah selepas ini kami akan memperluaskan lagi kepada siri yang kedua, iaitu khusus kepada bacaan tanwin, bacaan nun mati, bacaan mim mati dan seterusnya, berkesinambungan dengan modul itqan yang telah diperkenalkan oleh pihak SPI JPN Sabah. Okay, dan insyaAllah kita akan perkembangkan lagi inovasi ini melalui penjualan di Shopee, ya, dan kami akan membuatnya dalam bentuk A4 dan kita akan desain dalam Adobe Photoshop dan kita cubalah, insyaAllah. Ustaz? Mudah-mudahan begitu, insyaAllah. Jadi kami juga dalam proses mendaftarkan My Magic Iqra ini di IPO, iaitu mudah-mudahan di pada masa akan datang inovasi My Magic Iqra ini dapat dipatenkan dan akhirnya dapat digunakan di sekolah-sekolah untuk kebaikan dan manfaat anak-anak murid kita, insyaAllah. Okay, akhirnya terima kasih kepada pihak pengajar, khususnya pihak IPG Tawau, kerana memberi peluang dan kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan inovasi My Magic Iqra ini, agar inovasi ini dapat dimanfaatkan dan diperluaskan, dan akhirnya semuanya untuk adalah kebaikan kita sebagai guru dan lebih-lebih lagi adalah untuk anak-anak murid kita yang lebih memerlukan, kerana ini adalah merupakan satu apa tadi? Merupakan inovasi yang lebih menjimatkan dan lebih mempercepat lagi pemahaman anak-anak murid kita, insyaAllah. Akhir kalam,
harapan kami inovasi ini mudah-mudahan dapat digunakan secara meluas khususnya untuk anak-anak Sabah. Ya, mudah-mudahan semuanya menerima pendidikan yang baik dalam bacaan, buku Iqra dalam bentuk digital dan juga menggunakan kaedah yang baru ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang dari Sandong. Jadi ini Sorry, minta maaf. Okay, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Syafiq bin Abdul Kahar dan Ustaz Syed Muhammad Hafiz bin Said Eddin atas penyampaian pembentangan yang cukup menarik tadi, dilengkapi dengan video dan juga menunjukkan demonstrasi penggunaan My Magic Iqra sebentar tadi ya, cukup menarik. Okey, baik. Di sini kita ada soalan kepada Ustaz Muhammad Syafiq daripada Syazwani ya. Soalannya adalah berbunyi seperti begini, saya bacakan ya. Assalamualaikum. Adakah inovasi Magic Iqra ini sesuai digunakan untuk murid sekolah menengah yang kurang mahir membaca Al-Quran, khususnya pelajar pendidikan khas? Okay, Ustaz Muhammad Syafiq ada di sini, mungkin boleh berikan respon. Bismillah. Cik boleh dengar suara saya? Boleh, jelas. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Okey, baik. Berkenaan dengan soalan puan yang bertanya tadi kan. Okey, adakah sesuai inovasi ini digunakan dalam peringkat sekolah menengah, murid sekolah menengah yang asalnya yang lembam lah ya, ataupun PPKI. PPKI. Okey, baik. Okey. Sebenarnya kita fokuskan bacaan My Magic Iqra ni khususnya untuk tahap 1, tahun 1, 2, 3. Tapi ini adalah kaedah yang baru, mudah dan juga mempermudahkan orang lain. Macam tu. Sebabnya sebelum ni kalau kita lihat semua orang menggunakan kaedah yang lama, buku Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaedah ni sebenarnya terlalu lambat. Jadi murid-murid sangat lambat untuk menguasai dan membosankan. Kita maaf sebutlah. Jadi secara tidak langsungnya My Magic Iqra ni kita dapat menguasai 3 sebutan baris dengan on the spot lah. So baris atas, baris bawah dan ada juga baris depan. Jadi memang sesuai untuk digunakan oleh mungkin murid yang lembam di sekolah menengah. Lagipun dia menarik dan terkini lah. So ada video-video sikit, bolehlah menariklah juga kan. Adalah juga dengar-dengar suara-suara tu, hendaklah statik ya. So sesuai lah untuk digunakan untuk kelas PPKI terutamanya juga. Saya rasa itu je. Mungkin Ustaz Said ada soalan, ada jawapan lain? Ada respon dari Ustaz Hafiz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan soalan yang dikemukakan tadi, jawapan yang sama kepada Ustaz Syafiq tadi sesuai lah. Sebab My Magic Iqra ni digunakan untuk dicipta untuk memudahkan lagi kefahaman murid. Jadi kalau sekolah menengah tu yang masih belum menguasai lagi, jadi amat sesuai lah. Sebab dia lebih memudahkan lagi, khususnya untuk kita memahamkan sesuatu huruf tu lah. Jadi ini adalah peringkat pertama, masih siri yang pertama. Mungkin lagi akan datang nanti, insyaAllah kami akan siri ke seterusnya. Mungkin selepas ini dia akan lebih menyeluruh lah, lengkap sampai sempurna Iqra itu.
Jadi kami ni berlandaskan kepada modul ITCON yang telah dikemukakan oleh SPI DPN Sabah. Saya tu saja depan saya. Mungkin lebih membantulah. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Syafiq dan juga Ustaz Muhammad Syed Muhammad Hafiz daripada Sekolah Kebangsaan Sandau Kinabatangan Sabah. Okey, diharapkan kepada kedua-dua Ustaz dapat mempertingkatkan lagi untuk penyelidikan akan datang lagi subzon yang akan seterusnya. Okey, saya pun rasa My Magic Iqra ni memang satu yang menarik lah. Saya pun masa Ustaz sedang bentang tadi saya ikut-ikut juga terbawa-bawa membaca huruf baris depan, baris bawah kan. Okey, terima kasih diucapkan Ustaz. Okey, baiklah kepada semua. Terima kasih. Kepada sidang maya 3 kita teruskan untuk peserta pembentang yang seterusnya dijemput Puan Patronella binti William Yau dengan tajuk pembentangan beliau iaitu Campus Map KZ, meningkatkan penghafalan dan kefahaman murid dalam ujian Kation. Okay, daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tinusa Sandakan. Dengan ini dipersilakan. Dalam ujian Kation. Salam sejahtera. Saya Petronella William Yau dari SMK Tinusa Sandakan akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Campus Mapcase, meningkatkan penghafalan dan kefahaman murid dalam ujian Kation. Ujian Kation ialah salah satu topik yang terkandung dalam bidang pembelajaran 6.0 asid, base dan garam, standard kandungan 6.11, analisis kualitatif. Topik ujian Kation merupakan topik yang sangat popular dalam soalan SPM Kimia kertas 2 bahagian B atau C yang membawa kira-kira 20 markah. Menurut Johnston 1991, beberapa kajian mencadangkan konsep seperti analisis kualitatif garam adalah antara yang paling sukar bagi bukan pakar seperti murid. Dan sebab itulah topik garam terkenal sebagai killer topik di kalangan murid yang mengambil subjek kimia. Begitu juga dengan murid saya. Mereka menyatakan kesukaran untuk menjawab soalan dan ada juga murid yang langsung tidak menjawab soalan berkaitan topik tersebut. Sebelum ini, saya telah mengajar topik ujian Kation dengan menggunakan kaedah chalk and talk sahaja. Kaedah di mana saya hanya menerangkan apa ujian yang dibuat dan pemerhatian yang diperoleh. Namun, murid masih belum dapat memahami dan langsung tidak dapat mengingat dan menghafal bahagian penting dalam topik ini. Adakah cara saya mengajar selama ini dapat membantu murid untuk memahami dan menghafal bahagian penting? Yang boleh saya lakukan untuk menarik minat murid supaya dapat menguasai ujian Kation dan seterusnya dapat menjawab soalan topik ini? Mampukah saya membangunkan idea untuk membantu murid saya? Saya telah berusaha mempelbagaikan kaedah PDPC. Saya pernah mencuba kaedah pembentangan secara berkumpulan bagi topik ujian ini, di mana saya berharap murid akan lebih memahami topik ini. Tetapi kelemahan yang saya dapati ialah murid hanya akan fokus dan
dan dapat menguasai sepenuhnya bahagian tajuk yang diberi dan masih belum dapat menguasai tajuk kumpulan lain. Sesi temu bual pengkaji dengan murid mendedahkan bahawa masalah yang mereka hadapi bagi topik ujian cation adalah tidak dapat menentukan cation yang hadir, terutamanya mendakan putih. Murid yang lain juga menyatakan mereka mengalami kesukaran menghafal ujian pengesahan cation. Atas sebab itu, saya beranggapan bahawa teknik PDPC sedia ada yang telah saya gunakan tidak dapat membantu murid memahami dan mengingati ujian cation dengan berkesan. Oleh itu, teknik Campus Mapcase dibangunkan pelajaran efektif bagi membantu murid saya. Saya akan memfokuskan kajian ini kepada masalah memahami dan menghafal ujian cation di mana murid mengenal pasti cation yang hadir daripada warna dan keterlalutan mendakan. Objektif kajian ini ialah melaksanakan teknik Campus Mapcase bagi meningkatkan penghafalan dan kefahaman murid dalam ujian cation. Kajian ini melibatkan 33 orang murid tingkatan 5 yang mengambil subjek kimia. Kumpulan ini terdiri daripada 11 orang lelaki dan 22 orang perempuan. Kajian tindakan ini menggunakan pendekatan penyiasatan di mana saya menjalankan ujian pra dan ujian pasca selepas intervensi dilaksanakan. Keunikan teknik teknik Campus Mapcase ialah akronim kepada cation mendakan berwarna putih yang hadir dalam larutan garam aqueous menggunakan 2 reagen, iaitu larutan natrium hidroksida atau larutan amonia. Can merujuk kepada cation kalsium dan magnesium yang mungkin hadir pada mendakan berwarna putih tidak larut. Manakala PES merujuk kepada cation plumber, aluminium dan zinc yang mungkin hadir pada mendakan berwarna putih larut. MAP pula merujuk kepada cation magnesium, aluminium dan plumber yang mungkin hadir pada mendakan berwarna putih tidak larut. K merujuk kepada cation kalsium yang hadir bagi larutan mendakan putih tiada mendakan. Dan Z merujuk kepada cation zinc yang hadir pada mendakan berwarna putih larut. Kaedah pengumpulan data ialah ujian pra dan ujian pasca, soal selidik dan temu bual. Melalui ujian pra dan ujian pasca yang telah dijalankan, teknik Campus Mapcase dilihat merupakan pendekatan proses pembelajaran yang berkesan. Dapatan kajian mendapati bahawa kebolehan dan keupayaan murid untuk menjawab soalan ujian cation telah meningkat. Raja berikut menunjukkan perbezaan markah bagi ujian pra dan ujian pasca. Jadual ini mengesahkan lagi bahawa teknik Campus Mapcase dapat meningkatkan penghafalan dan kefahaman murid bagi topik ujian cation. Dalam ujian pra, kebanyakan murid mendapat markah di bawah 40% yang dianggap gagal. Selepas intervensi dilaksanakan, keputusan ujian pasca mendapati majoriti murid lulus ujian dengan cemerlang. Daripada analisis tinjauan soal selidik, ternyata teknik Campus Mapcase dapat memudahkan murid
ujian cation serta memudahkan mereka memahami ujian pengesahan cation. 8 orang murid sangat bersetuju dan 10 orang pula bersetuju bahawa teknik tersebut membantu mereka menghafal dan memahami dalam ujian cation. Sebagai kesimpulan, teknik Campus Mapcast berjaya meningkatkan penghafalan dan kefahaman murid dalam topik ujian cation. Peningkatan markah yang ketara menunjukkan bahawa langkah memudah cara dapat membantu dan mampu menghidupkan suasana pembelajaran yang lebih bermakna. Cadangan yang ingin saya kemukakan untuk masa hadapan ialah meneruskan teknik Campus Mapcast dalam PDPC bagi topik ujian cation dan memperkenalkan kepada guru-guru kimia di sekolah lain sebagai penyebar luasan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Patronella binti William Yau daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tinusa Sandakan atas pembentangan yang telah disampaikan sebentar tadi. Okey, baik, seterusnya dibuka kepada sidang maya yang berada di sini untuk sebarang soalan yang ingin diajukan kepada Cikgu Patronella sekiranya ada. Okey, baik. Jika sidang maya melihat di ruangan chat sekarang ini, okey, di ruangan chat sekarang ini ada dikongsikan oleh pembangunan latihan IPG Campus Tawau iaitu pautan SPL-KPM untuk tujuan perekodan dalam SPL-KPM. Okey, jadi mohon kepada sidang maya, doktor, tuan-tuan, puan-puan, okey, yang berada di sini untuk sekiranya sesiapa yang belum mengisi, okey, pautan tersebut bolehlah mengisi ya. Okey, baik, jika tidak sebarang soalan, okey, tahniah diucapkan kepada Puan Patronella, okey, atas perkongsian, okey, pembentang yang telah disampaikan tadi cukup menarik ya untuk dikongsikan kepada semua rakan-rakan yang berada di sini pada petang ini. Okey, seterusnya kita persilakan pembentang yang seterusnya dijemput ya. Puan Elka Elias Eka binti Molukim, okey, daripada Pusat Tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Usukan Kota Belud yang akan menyampaikan okey, pembentangan beliau yang bertajuk 5 minit superk. Okey, baik, dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Elka atau Eka binti Molukim dari Pusat Pengajian Tingkatan 6 SMK Usukan Kota Belud. Hari ini saya akan membentangkan sebuah kajian inovasi saya yang saya namakan sebagai 5 minit Super Ke. Apakah yang dimaksudkan dengan Super Ke? Sebelum itu, saya ingin kongsikan di mana pada bahagian B, pada topik alih bentuk komunikasi mata pelajaran pengajian am, tingkatan 6 adalah merupakan salah satu cabaran kepada pelajar di mana pada pengajian semester yang kedua, pelajar dikehendaki untuk menjawab ke semua bahagian soalan A, B dan C dalam masa 1 jam 30 minit dengan melibatkan pelbagai kemahiran, iaitu kemahiran membaca, menganalisis data dan bahagian yang sangat mencabar adalah kemahiran mengira pada bahagian B. Kajian inovasi yang saya jalankan ini adalah membantu pelajar bagaimana cara untuk menyediakan sebuah jadual persediaan dengan mengira cara pantas dan tepat dan menjimatkan masa dan hanya berfokus kepada jadual persediaan carta pai banding dan juga carta pai bertingkat atau dikenali sebagai carta pai tong.
Objektif inovasi 5 minit super ke ini adalah menjana kemahiran pelajar menjawab soalan, kemahiran mengira item-item sudut, peratus dan ketinggian pada carta pai bertingkat dan juga carta pai banding dengan pantas dan tepat, yakin, dan di samping itu pelajar dapat menjimatkan soalan dalam penyediaan jadual persediaan pada bahagian B, iaitu soalan ahli bentuk komunikasi. Inovasi 5 minit super ke ini disasarkan kepada pelajar tingkatan 6 pada pengajian semester yang kedua semasa mempelajari topik ahli bentuk komunikasi dan hanya menumpukan kepada carta pai banding dan juga carta pai tong. Seperti mana yang dapat dilihat pada slide di sini, di mana tajuk arahan soalan adalah berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah. Sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penagih dada mengikut sektor pekerjaan dan cara pengambilan dada di Malaysia pada tahun 2012. Berdasarkan tajuk, kehendak soalan adalah merujuk di mana pelajar dikehendaki menyediakan sebuah media, iaitu media carta pai banding, carta pai bertingkat yang mana hanya melibatkan 1 tahun dan terdapat 2 perkara yang perlu dilakukan, iaitu menyediakan jadual persediaan pada bahagian atas atau bahagian kepala carta pai, yang mana pada bahagian atas kepala adalah merujuk kepada jumlah penagih, dan juga pada bahagian badan atau bahagian bawah carta pai adalah cara pengambilan dada di Malaysia. Baik, saya tunjukkan juga jadual yang sepatutnya disediakan oleh pelajar, di mana seperti mana yang dapat kita lihat terdapat 4 kolom yang perlu disediakan, iaitu sektor pekerjaan, jumlah, peratus dan sudut. Bagi carta pai banding pula, 4 perkara ini sahaja yang perlu disediakan dalam jadual untuk 2 carta pai yang berbeza. Dan untuk carta pai bertingkat atau pai tong, jumlah keseluruhan pada bahagian kepala dan bahagian badan adalah sama. Dan berbeza dengan carta pai banding, jumlah keseluruhan adalah berbeza mengikut carta masing-masing. Seterusnya, seperti mana yang kita akan lihat juga di sini, pelajar akan melakukan pengiraan, di mana pelajar akan memasukkan jumlah yang pertama pada item yang pertama. Sebagai contoh, 354 dibahagikan dengan jumlah keseluruhan, dan untuk mengira nilai peratus, maka pelajar perlulah mendarab 100 untuk mendapatkan jawapan. Namun untuk mengira dengan pantas adalah apa yang perlu dilakukan oleh pelajar adalah memasukkan nilai semasa, bahagikan dengan jumlah keseluruhan, dan hanya perlu tekan simbol peratus pada kalkulator untuk mendapatkan jawapan secara pantas. Boleh dilihat dalam slide ini, iaitu cara pengiraan peratus yang menggunakan kalkulator saintifik, di mana langkah yang pertama masukkan nilai yang item ataupun nilai yang ingin dicari bahagi jumlah keseluruhan. Selepas itu tekan pada kalkulator dan boleh tekan pada perkataan shift dan juga bersamaan pada kalkulator saintifik, maka terhasillah jawapan. Seterusnya, pengiraan sudut pada carta pai secara pantas. Untuk mendapatkan nilai pada sudut, iaitu 360 darjah, pelajar perlulah melakukan pengiraan, yang mana pada pengiraan biasa masukkan nilai, iaitu contohnya 354 bahagi dengan jumlah keseluruhan 15090 darab dengan 360 darjah untuk mendapatkan jawapan. Namun untuk cara pantas, apa yang perlu dilakukan, pelajar tidak perlu lagi menekan kalkulator atau menggunakan nombor 361 persatu. Namun apa yang perlu dibuat adalah masukkan nilai semasa, iaitu 354 bahagikan dengan jumlah keseluruhan darab dengan
hasil peratus tadi yang diperoleh darab terus dengan 3,6 dan dapatlah hasil iaitu 0,0844 dan apa yang diperlukan oleh pelajar adalah hanya memindahkan 2 titik tempat perpuluhan ke kanan, maka jawapan akan menjadi 8,44. Jadi cara ini sangat mudah dan pantas. Seterusnya, untuk cartapai bertingkat yang memerlukan item ketinggian 10 cm, cara pengiraan adalah seperti nilai semasa bahagikan dengan jumlah keseluruhan darab dengan 10 cm. Tetapi untuk pengiraan yang pantas, apa yang perlu dilakukan adalah masukkan nilai, contohnya 889 bahagikan dengan jumlah keseluruhan iaitu 15090 akan dapat nilai 0,5891 dan apa yang perlu dibuat hanyalah pindahkan 1 titik perpuluhan tanpa darab 10 cm. Jadi seperti mana yang kita dapat lihat pada contoh 1 di bawah ini, 889 bahagi dengan 15090 akan dapat 5,891 dan pindahkan 1 tempat titik perpuluhan ke kiri, maka kita akan dapat jawapan 0,6. Jadi cara ini sangat pantas, menjimatkan masa, tepat dan meyakinkan pelajar. Maka dengan itu diharapkan pengiraan ataupun penggunaan inovasi super-ke untuk cartapai banding dan juga cartapai bertingkat dapat membantu pelajar supaya pelajar dapat menjawab soalan dengan yakin, dengan tepat dan menjimatkan masa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Elka alias Eka binti Mulkim daripada Pusat Tingkatan 6 SMK Usukan Kota Belud dengan penyampaian beliau tadi iaitu 5 minit super-ke. Okey. Baik, dibuka kepada siapa rakan sidang maya di sini jika sebarang soalan. Okey. Saya tinjau di ruangan chat di sini, ada sebarang persoalan. Okey. Jika ada di sini yang ingin bertanyakan terus kepada Cikgu Elka. Okey, soalan daripada Cik Firdaus Abdul Salam. Okey. Adakah inovasi ini dapat dilakukan tanpa kalkulator saintifik? Mungkin boleh respon daripada Cikgu Elka. Baik, terima kasih atas soalan yang diajukan. Ya, memang betul inovasi ini boleh digunakan tanpa penggunaan kalkulator saintifik, iaitu melalui pengiraan super-ke tadi. Cuma saya mohon maaf sebab tidak ditayangkan demonstrasi untuk cara pengiraan. Ya, saya minta maaf tentang itu kesilapan saya sebab saya tidak tayangkan atau ialah bagi contoh demo untuk pengiraan. Sebab sebenarnya cara pengiraan ni dia hanya boleh guna cara pantas, iaitu contohnya pengiraan peratus tidak perlu lagi buat pengiraan, hanya pindahkan titik perpuluhan sahaja, 2 titik perpuluhan dan boleh dapat jawapan secara terus. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Okay, baik, terima kasih atas responnya Cikgu Elka. Okay, mudah-mudahan terjawab ya persoalan dari Cik Firdaus tadi. Ada soalan lagi? Sebagai tambahan, untuk penggunaan kalkulator saintifik tu adalah sebagai alternatif. Ya. Okay, baik. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Elka alias Eka binti Molukim daripada Pusat Tingkatan 6 SMK Usukan Kota Belud. Tahniah, Puan. Baiklah, kita teruskan sesi pembentangan kita pada petang ini dengan menjemput kumpulan pembentangan yang seterusnya, iaitu Puan Lu Hoyang, Timothy Thomas, Nur Adlina binti Muhammad Nazri, Nadia Nabila binti Yusuf
dan Tilai Kumar, anak lelaki Patatali, dengan tajuk pembentangan mereka iaitu Find Yours, aplikasi Firebase menyelesaikan masalah kehilangan barang daripada Kolej Matrikulasi Labuan. Baiklah, dipersilakan. Salam sejahtera saya ucapkan. Saya Luhayang dari Genstem Innovation. Tajuk kami ialah aplikasi Firebase menyelesaikan masalah kehilangan barangan Find Yours. Berikut ialah ahli kumpulan kami. Find Yours, aplikasi Firebase yang menyelesaikan masalah kehilangan barangan yang dihadapi oleh pelajar matrikulasi. Kami mendapati terdapat banyak barang hilang seperti di sekitar kampus. Dan cara utama untuk mencari dan menentuk semula barangan adalah melalui kumpulan Telegram Lost and Found KML. Kadang-kala, maklumat yang diberi oleh pencari tidak mencukupi. Serta, kekerapan mesej mengukarkan orang ramai mencari item mereka yang hilang. Berikut ialah gambar-gambar barangan yang tercicir. Kaedah kajian kami termasuk analisasi data, reka bentuk web, pemodelan matematik, pengaturcaraan, kaedah saintifik dan pangkalan data. Di Kolej Matrikulasi Labuan KML, terdapat kadar statistik masalah kehilangan barangan yang tinggi. Oleh itu, kami telah membuat soal selidik dan sebanyak 45 pelajar KML telah menjadi responden ke atas kajian ini. Total dikumpulkan melalui soal selidik dalam talian dan temu bual. Temu bual dijalankan ke atas beberapa orang pelajar dan data dikumpulkan di aplikasi Excel, kemudian dianalisasi bagi menjayakan kajian ini. Data yang dikumpulkan telah diproses dengan menggunakan aplikasi Excel dan data yang telah dianalisasi dibentangkan dengan bantuan belajar graf dan data. Proses kerja kajian ini ialah mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pelajar dan memutus populasi dan persimpulan yang sesuai. Seterusnya, pelaksanaan membuang soal selidik dan temu bual ke atas pelajar KML dan pengumpulan dan menganalisis data dan penghasilan projek. Kumpulan kami menggunakan PDCA, Plan, Do, Check, Act untuk merancang kajian ini. Dalam kitaran pertama, data dikumpulkan melalui borong soal selidik dalam talian dan temu duga ke atas pelajar. Kemudian, diproses dengan menggunakan aplikasi Excel. Seterusnya, projek dihasilkan dalam bentuk laman sesawang menggunakan data yang telah dikumpul dalam Google Studio. Dalam kitaran kedua, penambahbaikan projek dilaksanakan dengan menaik taraf laman sesawang kepada aplikasi. Platform yang sesuai dipilih untuk membentuk aplikasi. Seterusnya, perancangan pembinaan aplikasi bagi memastikan aplikasi yang dibentuk menjadi satu platform yang berguna dijalankan. Aplikasi ini dibahagikan kepada dua bahagian, yaitu Graphical User Interface dan Backend, yaitu logiknya. Di dalam Graphical User Interface terdapat skrin utama untuk daftar masuk, menu utama, laporan barang yang dijumpai, dan menuntut barang yang hilang. Dalam Backend, yaitu logiknya, terdapat connecting dengan aplikasi Firebase, storage bagi menyimpan data gambar yang hilang, dan Firestore bagi menyimpan data informasi, serta authentication bagi memastikan email dan kata kunci yang dimasukkan adalah betul. Genstem Innovation menyediakan soal selidik dalam talian berbentuk Google Form bagi mengumpul data. Data yang dikumpul termasuklah nama kelas, barang hilang yang ditemui, tarikh menjumpai barang hilang, dan adakah barang telah dituntut, berapa hari untuk barang dituntut. Seterusnya, temu duga dilaksanakan ke atas pelajar kolej sebagai sumber maklumat bagi mendapat data yang tepat. Hai, boleh saya tahu nama awak dan kelas awak? Nama saya Syarah Syamimi Izzati binti Anwar dari kelas Z03. Boleh saya tahu berapa kerap yang barang yang hilang selalu awak jumpai? Selama saya di sini, saya kerap menjumpai barang sebanyak 2 ke 3 kali dalam seminggu lah. Kerap juga tu.
Boleh saya tahu salah satu contoh barang yang awak jumpai dan berapa lama yang owner tersebut ambil untuk claim balik barang tersebut kepada anda? Salah satu barang yang telah saya jumpai adalah klip rambut, di mana saya menjumpainya di Dewan Kerja 5. Saya tidak pasti bahawa jika owner sudah mengambilnya kerana saya hanya post gambar klip rambut itu dalam grup Lost and Found KMS. Jadi anda rasa ada tak kekangan yang anda hadapi atau masalah yang anda hadapi untuk mengembalikan barang tersebut kepada owner tersebut? Ya, saya rasa ada. Contohnya, jika penemu barang itu adalah pelajar lelaki dan owner barang itu adalah pelajar perempuan, ia mempunyai sedikitlah kekangan untuk bertemu jika ingin mengembalikan barang itu, ataupun jika terdapat seseorang yang menemukan barang itu tidak berlaku jujur, maka barang itu tidak akan dikembalikan lah. Okey, saya faham. Terima kasih Syazah atas respon anda. Sama-sama. Berikut terdapat gambar contoh barangan yang hilang. Serta peratusan barangan hilang yang dituntut dan tidak dituntut menunjuk 51% barangan dituntut manakala 49% barangan tidak dituntut. Graf jumlah melawan masa yang diperlukan untuk barangan dituntut dan barangan yang tidak dituntut menunjuk 23 barang belum dituntut. Analisasi responden untuk penambahbaikan apps meyakinkan kami bahawa aplikasi lebih mudah digunakan dan lebih diminta oleh pelajar. Dalam kitaran pertama, kami telah menghasilkan laman sesawang yang berfungsi sebagai GUI, Graphical User Interface, serta pangkalan data yang berfungsi sebagai back-end. Dalam kitaran kedua PDCA, kami telah menghasilkan aplikasi. Find-Yours, aplikasi Firebase diciptakan melalui pelbagai aneka kod bagi memastikan aplikasi ini dapat berfungsi dengan lancar. Menunjukkan contoh kod bagi pembinaan aplikasi Find-Yours. Asas bagi membina kod ini dicapai melalui tutorial dalam talian dan video yang terdapat dalam aplikasi YouTube. Data yang dimasukkan oleh pengguna secara otomatik akan tersenarai dalam aplikasi ini apabila pengguna memasukkan input dalam aplikasi Find-Yours. Hal ini demikian kerana aplikasi Find-Yours berhubung kait dengan aplikasi Firebase ini yang berperanan menyimpan semua data dan maklumat yang didapati di dalam aplikasi Find-Yours. Berikut ialah contoh alur aplikasi Find-Yours. Selepas memuat turun aplikasi Find-Yours, pengguna baharu perlu membuat akaun terlebih dahulu. Samping itu, pengguna merasakan email dengan menekan link yang dihantar. Seterusnya, pengguna boleh log masuk ke aplikasi. Laman utama aplikasi ini memaparkan 3 seksyen, iaitu melaporkan barang yang hilang yang ditemui, barang hilang yang belum dituntut, serta barang hilang sudah dituntut. Bahagian laporan item akan meminta pengguna untuk memasukkan input jenis barang yang ditemui, maklumat peribadi, info kontak, dan gambar barang yang dijumpai. Video pendek ini menunjuk demo melapor barangan yang tercicil. Barang hilang yang belum dituntut akan tersenarai dalam bahagian unclaimed items. Pemilik yang sudah menuntut item yang hilang akan mengisi maklumat diri di seksyen claim item dan seakan barang tersebut sudah dituntut. Segala data yang dimasukkan dalam aplikasi ini akan dimasukkan ke dalam aplikasi Firebase secara otomatik. Kajian mendapati bahawa sebanyak 52.8% bilangan pelajar tidak menuntut barang yang mereka hilang. Dengan menggunakan pemodelan matematik, kami ramalkan sebanyak 165 barang tidak akan dituntut selepas 100 hari.
menjadikan bilangannya meningkat sebanyak 914 unit dalam masa 250 hari. Sekiranya inovasi ini dilancarkan, 51% barang yang tidak dituntut akan menurun kepada 11%. Kesimpulannya, masalah yang kami ingin mengatasi ialah terdapat banyak barang hilang yang tidak dituntut dan tinjauan telah dilakukan untuk mengumpul data. Selepas itu, pemodelan matematik digunakan untuk ramal keberkesanan dan hasil projek. Sebagai penyelesaian, kami menghasilkan laman sawang, pangkalan data, dan aplikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada ahli-ahli dalam kumpulan ini, iaitu terdiri daripada Lu Hoyang, Timothy Thomas, Nur Adlina binti Muhammad Nazri, Nadia Nabila binti Yusuf dan juga Tilai Kumar Patalani atas penyampaian persembahan pembentangan sebentar tadi. Okey, baik, sekarang dibuka kepada ahli sidang maya yang ingin mengajukan sebarang soalan pada ahli kumpulan. Ya, saya bacakan di sini ya. Soalan daripada Encik Firdaus Abdul Salam. Diucapkan, tahniah, aplikasi yang menarik dan bermanfaat. Pertanyaan, bagaimana dengan pelajar yang tidak memiliki aplikasi ini dalam peranti? Diminta kepada mana-mana ahli kumpulan untuk menjawab persoalan ini. Okey. Ada wakil daripada kumpulan ini. Bagaimana dengan pelajar yang tidak memiliki aplikasi ini dalam peranti? Ada wakil untuk menjawab persoalan ini? Okay, mungkin tiada wakil untuk menjawab persoalan ini. Okay, mungkin selepas ini saya akan cuba untuk hubungi untuk menjawab persoalan ini. Jadi kita hold untuk soalan ini dahulu. Okay, jika tiada wakil untuk jawab. Okay. Tak ada ya? Okey, tahniah diucapkan untuk kumpulan ini atas penyampaian tadi. Okey, baik, untuk mohon kepada sidang maya yang bersidang pada petang ini agar untuk kekal berada setia ya sehingga ke penghujung dan pembentang yang terakhir nanti, agar kita dapat sama-sama mendengarkan dan juga bersama-sama menimba ilmu-ilmu baharu yang disampaikan oleh rakan-rakan pembentang. Okey. Baik, seterusnya tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan ahli kumpulan yang seterusnya ini yang terdiri daripada Asyairi Suliman, Muhammad Yusuf Muhammad Nur dan juga Melur Mad Yunus dengan tajuk pembentangan mereka iaitu Scrutinizing Teachers Experience in Malaysia Dual Language Program DLP Implementation daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan juga Universiti Kebangsaan Malaysia. Baik, dipersilakan. A very good day to everyone. So today I'll be presenting our research paper entitled Scrutinizing Teachers' Experience in the Malaysian Dual Language Program DLP Implementation. And our members consist of me, myself, Asyairi Suliman, Muhammad Yusuf Muhammad Nur, and also Melur Muhammad Yunus. To begin with, I believe everyone knows the use of English in our daily life. So with that, we can say that the growth of English language is inevitable. It is actually happening and spreading all around the world. The best example, whenever we search on the internet, the language used will be English. With that,
Globalization has also heightened the use of English in many different areas such as business, commerce, education, medicine, and even scientific research. English has now become the second or preferred foreign language for studying in several education systems, and this includes Malaysia. With Therefore, attention should be given to language development programs to confront any potential language-related challenges in the classrooms, because we do not want to provide unconducive environment for the teaching and learning to take place. I believe many have come across this term, dual language program. In a Malaysian context, the Ministry of Education Malaysia believes and also recognizes all educational parties' concerns, including parents and also the interest groups, in identifying a radical plan to expedite students' English mastery, because it is believed that the students' English mastery is now deteriorating as compared to several years ago. With that, the Ministry of Education implements dual language program beginning from the year of 2016. In the Malaysian context, there are 4 criterions that needs to be fulfilled in order to execute dual language program in respective schools. The first one is the sufficient resource. Secondly, principal's readiness and willingness to practice DLP. Third, the parental demands and support. And finally, the performance of the school in Bahasa Melayu needs to be maintained and at par with the national grade. Moving on into the literature has summarized some of the positivity and also benefits of dual language program. DLP assists language proficiency development, academic achievement, and also nurturing bilingualism of an individual. Besides, DLP enhances students' affective, cognitive, linguistic, and social perspectives. In the global view, there are many languages that have been partnered with English in the implementation of the DLP. For example, Spanish, Mandarin, French, and even Korean. So with that, our team decides to conduct this research. The purpose of this research is to unravel the teachers' experience, in particular science and mathematics teachers, in the DLP implementation, aside from unearth their challenges in the program, especially as this is the 5th year of the program implementation. It is deemed essential for us to uncover what is the unseen from the teacher's perspective. Moving on into the methodology of this study, as for the research approach, is actually a mixed method whereby we combine both quantitative and also qualitative part. Quantitative will look at the experience of the teachers, whereby the qualitative part will be looking at the challenges faced by the teachers. It's actually a survey research design because we would like to engage with the teacher's perception. And then as for the sample, we conducted this research nationwide. So we involve science and mathematics teachers using multi-stage research sampling. We use cluster sampling first, followed by the simple random sampling. As for the data collection, we have generated questionnaire and also focus group discussion sessions with some teachers in order to gauge into their views pertaining to the challenges in the program. For the validity and reliability, we also conducted experts validation and also pilot tests. And for the data analysis, we generated descriptive statistic, inferential statistic for the first research purpose. And then for the challenges, we generated thematic approach. So this is the finding from our study.
So looking into the quantitative part, we're looking at the language abilities and also the teacher's experience, especially with the students. So when we look into the teacher's language capabilities, it was found that they are to be on the positive side, especially with their receptive skills. This includes reading and also listening. So the respondents are very much positive. They feel comfortable with their language skills, particularly in these two domains, reading and also listening. So, and then we divide them into two, the science teachers and also the mathematics teachers, because we would like to compare between the two groups of teachers. As for the science teachers, they were found to be better in listening skill, but weaker in grammar. Similarly, for the mathematics teachers, they were found to be better in reading, but also very much similar to the science teachers, they are found to be weak in the grammar aspect. And the science teachers, denoted that they are uncomfortable to teach in English. We have to understand, when we talk about science subjects, it deals a lot with languages in comparison to mathematics. Mathematics are working more with numbers, formulas, and etc. So therefore, the mathematics teachers, they noted that they resorted to teach bilingually as requested by the students. In addition, 21% of the teachers, this is both science and mathematics teachers, were unready to teach in English because some schools they have they implement the LP on the basis of all students. There is no meaning to say all students will be doing the LP. There are no given choice, and there is no flexibility in the implementation of the respective school, resulting to all science and mathematics teachers. They have they have to teach DLP. They have to teach science or mathematics in English, and this might lead to this result. And looking into the teachers' experience with the students, the teachers connoted that the students requested them to teach using both languages, although the rule has stated that DLP should be conducted if they are optioning for the DLP, meaning to say that they have to teach and learn using English, whereas if they are sticking to the normal system, they will be using the national language. On top of that, the teachers believe that the students' performance decreased ever since they joined the program, and they were also found to be students were found to be moderately positive with the DLP implementation. These are some of the results obtained from the teacher's view. Moving on into the second research purpose, which is the challenges in the DLP implementation, we have collated into three major themes. The first one will be the students' limited English mastery, followed by the teacher's English proficiency, and then finally, the scarcity of materials and references. So as for the first one, we have to understand the issue when all students are required to learn in English, regardless of their language proficiency. This can be the factor contributing to this issue. Similarly, for the second one, the teacher's English proficiency, because some teachers, they are not trained to teach in English when they were in their university or even college years. They were not trained to teach in English, and suddenly they have to teach in English. So somehow or other, it dampens their capabilities, although in terms of the methodology, pedagogy, content, they do have it. But when it comes to language, because they have to teach using the language, so they are found to be incompetent in using the language. And for the third challenge, which is the scarcity of materials and references, we're talking about how the delivery of materials to the respective schools can take some time. So it somehow or rather deteriorates the learning environment in the school.
And the teachers also revealed that they had difficulties to find the resources even in the bookstores. So if they are in the DLP program, they are facing the issues to get additional materials to support or even to aid the teaching and learning process. So what does it mean? So the purpose of using English as the medium of instruction is to achieve English and content learning, which means both English language and also the content learning, science and mathematics. Then teachers need to be equipped with English proficiency and teaching skills similarly to students who need to learn the meaning and content as well as the target language. So it says here, it is very clear here that if we want to achieve both language and content, trainings, courses have to be given to the teachers for them to equip themselves with, and similar indirectly it will also boost the confidence to teach in the class. On top of that, a proposition should be provided if we are talking about the bilingualism. Bilingualism is permitted in the teaching and learning process, so there should be a clear proposition how many national language can be used and how many target language, in this case English, can be used. So teachers are also facing many obstacles as revealed in the result just now, in the finding, because they have been working towards drastic changes in the bilingual program structure, function, and also goals. Like I've said, some teachers suddenly, it's like, okay, you have to teach in English, so you have to, whatever it is, either you are ready or not, you still, by hook or by crook, you still have to teach in English. And finally here, teachers without training, we're talking about training given to the teachers in content and language integrated consistently fail to meet students' need. Thus, this encourages them to attend language proficiency courses. So there's a dire need for the teachers to be given additional support in terms of the language proficiency. Maybe they have the content, but not on the language proficiency. So as a concluding remark here, we have to know what change feels from the teachers if we are to understand the actions and reactions of individuals. So what it means here is that we're talking about DLP is actually a change in the educational system. So we are giving the students, the schools, the teachers the flexibility to teach science and mathematics in English. Although years back we have had PPSMI, but it was not abolished after 10 years of implementation, and we come with DLP. So this is another form or reform of a change. So we have to get into the teacher's shoes to understand how it affects their performance in the teaching and learning process. Improvements are highly advocated to provide teachers with a more conducive teaching environment. We have to improve. Even Michael Fullan has said that improvements should take place every 5 years in order to see whether it actually benefits the system or the other way around. And finally, although the LP does not ensure success in achieving its objectives, a well-implemented one will actually provide access to optimal conditions of academic development. So we have to lay out a clear and tangible objectives so that the program can achieve what is actually targeted. So I think that is for my presentation. Thank you very much. Have a nice day. Terima kasih diucapkan kepada Encik Asyari Suliman tadi atas penyampaian pembentangan yang telah dikongsikan. Okay, baik, saya buka ruang ini kepada mana-mana sidang maya yang sedang bersidang pada petang ini. Sekiranya ada sebarang soalan yang ingin diajukan. Okay, ada sebarang soalan? Okey, baik. Terima kasih diucapkan tahniah kepada pembentangan yang telah disampaikan sebentar tadi. Baik, seterusnya kita beralih kepada peserta pembentang yang seterusnya.
iaitu Puan Wirda Diana binti Wan Ibrahim daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Keningau dengan tajuk pembentangan beliau iaitu meningkatkan penguasaan penambahan dan penolakan integer menggunakan blok 3D berwarna. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Wirda Diana binti Wan Ibrahim daripada SMK Agama Keningau Sabah ingin membentangkan kajian tindakan iaitu meningkatkan penguasaan penambahan dan penolakan integer menggunakan blok 3D berwarna. Okey, sebagai refleksi pengajaran, apa yang telah saya buat adalah berdasarkan refleksi pengajaran iaitu melibatkan matematik tingkatan 1 berdasarkan buku teks yang telah diajar, standard pembelajaran menambah dan menolak integer menggunakan garis nombor atau kaedah lain yang sesuai. Seterusnya, membuat generalisasi tentang penambahan dan penolakan integer. Okey, berdasarkan PDP yang lepas, saya dapat isu yang timbul melibatkan penambahan dan penolakan integer. Oleh sebab itu, fokus dan tujuan kajian ini dijalankan adalah berdasarkan daripada soalan buku teks yang telah diberi iaitu melibatkan soalan yang melibatkan pertemuan dua simbol positif dan negatif. Jadi apabila soalan buku teks ini melibatkan soalan seperti ini iaitu negatif 2 tolak dengan negatif 2 begini, jadi saya fikir perlu adanya satu cara iaitu soalan awalan sebelum diajar kepada contoh 5 seperti buku teks iaitu seperti negatif 2 tambah 1. Jadi sebelum saya mengajar soalan melibatkan pertemuan dua integer ini, maka soalan awalan ini perlu saya beri pendedahan kepada murid. Dalam masa yang sama, setelah murid mahir melibatkan operasi ataupun operasi aritmetik yang asas begini, maka saya boleh teruskan kepada soalan seperti contoh 5. Oleh itu, saya akan dapat menekankan konsep asas melibatkan penambahan dan penolakan integer berdasarkan menggunakan blok 3D berwarna. Persoalan kajian. Jadi bagaimanakah saya dapat meningkatkan amalan saya dan penguasaan murid di kalangan murid tingkatan 1 dengan menggunakan model blok 3D berwarna? Oleh itu, kajian yang telah dijalankan telah menggunakan model Kerr-Lewin iaitu melibatkan empat langkah iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek. Pada fasa merancang, maka di sini saya telah rancang untuk menjalankan satu intervensi menggunakan blok 3D berwarna di mana blok yang berwarna merah ini mewakili integer negatif dan blok yang berwarna kuning ini mewakili integer positif. Pada fasa bertindak, maka di sini saya telah menjalankan atau mengimplementasikan intervensi ini ke dalam PDP saya di mana aktiviti murid melibatkan penggunaan blok 3D berwarna ini. Maka di situ saya bermula dengan soalan awalan yang lebih mudah sebelum kepada fasa seperti contoh contoh 5 yang ada dalam buku teks. Di sini saya memberi penekanan di mana pertemuan blok merah dan kuning akan menghasilkan nilai sifar. Jadi di sini proses pembelajaran murid akan melibatkan proses pergerakan aktif di dalam kumpulan dan juga set-set blok 3D ini saya akan beri kepada setiap pelajar untuk mereka gunakan di dalam semasa menyelesaikan soalan-soalan matematik. Berdasarkan hasil daripada pemerhatian yang saya buat, so hasil tugasan murid boleh dapat dilihat pada gambar rajah ini di mana apabila murid menjawab soalan melibatkan topik ini,
mereka mewakilkan blok 3D berwarna ini dalam bentuk lukisan. Okey, dan kemudian saya membuat refleksi dan mengambil maklum balas daripada aktiviti yang telah dijalankan. Okey, jadi metodologi yang terlibat dalam kajian ini melibatkan reka bentuk kajian iaitu deskriptif dan juga naratif, dan kaedah pengumpulan data yang digunakan termasuklah pemerhatian, temu bual dan juga ujian. Dan peserta kajian terlibat melibatkan pelajar tingkatan 1 iaitu seramai 8 orang murid. Okey, hasil daripada temu bual didapati bahawa inilah maklum balas dan juga respon daripada murid yang saya peroleh, di mana pelajar yang pertama menunjukkan rasa seronok, itu seronoknya cikgu belajar begini, okey, sambil bermain. Dan ada juga pelajar memberi maklum balas yang mana baru saya tahu bila ada pasangan blok berbeza warna akan menjadi sifar. Bestlah cikgu. Okey, ini adalah di antara maklum balasnya. Dan ada pelajar yang menunjukkan tingkah laku yang aktif, tidak bosan, dan ada juga yang berpendapat bahawa mereka telah mulai cekap menyelesaikan soalan melibatkan integer. Okey, dan hasil daripada ujian dan kuis pendek sebenarnya yang saya telah jalankan, min pencapaian murid telah menunjukkan peningkatan yang mewakili penguasaan murid bagi topik ini. Maka perbincangan dan kesimpulan bagi kajian ini, murid seronok melaksanakan aktiviti PDPC menggunakan blok 3D berwarna. Konsep penambahan dan penolakan integer dapat dibuat menggunakan model secara maujud iaitu blok 3D berwarna, tetapi sebenarnya mewakili imajinasi proses aritmetik bagi suatu integer. Seterusnya, peningkatan penguasaan murid dalam topik penambahan dan penolakan integer, dan terakhir sekali membentuk suasana pembelajaran yang aktif. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Wirda Diana atas penyampaian tadi. Okey, dibuka kepada mana-mana sidang maya yang berada sekarang untuk pertanyaan. Okey, di sini ada satu ruangannya. Salam Tuan untuk kumpulan Find Yours dari Kolej Matrikulasi Labuan. Jika ada sebarang soalan boleh utarakan di sini. Terima kasih. Okey. Tadi ini daripada kumpulan Find Yours kan, yang tadi ada memang soalan daripada Encik Firdaus. Okey. Mr. Tilai Kumar masih berada di talian? Masih berada di sidang ini? Ya Tuan. Bersama dengan Ketua Kumpulan Plaza. Ya, tadi ada soalan daripada Encik Firdaus Abdul Salam berkenaan dengan yang telah dibentangkan. Soalannya adalah tahniah, aplikasi yang menarik dan bermanfaat. Pertanyaan, bagaimana dengan pelajar yang tidak memiliki aplikasi ini dalam peranti? Respon untuk jawapan. Setakat ni kami dalam usaha lah untuk memuat turun aplikasi dalam telefon pintar pelajar masing-masing. Kalau tiada tu memang kita minta pelajar untuk install aplikasi dalam phone. Tapi kalau dari segi, mungkin kita dalam usaha juga lah, mungkin kita boleh buat dari laman web, boleh gunakan komputer dan terus login ke dalam internet dan juga boleh upload di situ. Walaupun tiada telefon pintar kan, kita masih boleh usahakan cara begitu untuk pelajar tersebut. Dan cara ini kami sedang usahakan juga untuk kalau staff-staff daripada institusi tersebut, kalau bukan pelajar saja kalau hilang barang, staff pun kalau hilang barang ataupun nak report barang, mereka boleh gunakan aplikasi yang sama juga. Adakah saya menjawab soalan tuan? Terima kasih. Okey, baik, terima kasih Mr. Tilai atas pencerahan yang telah disampaikan sebentar tadi. Okey, harap terjawablah persoalan daripada Encik Firdaus Abdul Salam tadi. Okey. Okey, terima kasih. Okey, baik, persoalan sekiranya ada sesiapa rakan sidang maya pada petang ini yang ingin mengajukan soalan kepada Puan Wirda Diana tadi yang telah menyampaikan
pembentangan beliau? Ada sesiapa ingin respon? Okey, tiada. Okey, tahniah diucapkan atas pembentangan yang telah disampaikan tadi oleh Puan Wirda Diana. Baiklah, sekarang kita beralih kepada peserta pembentang yang terakhir pada petang ini. Okey, baiklah, dengan ini dijemput Puan Norsia binti Lani daripada Sekolah Menengah Olsen Kota Kinabalu dengan tajuk pembentangan beliau iaitu mengukuhkan kemahiran menganalisis dalam kalangan pelajar tingkatan 6 aliran sains sosial di SM Olsen. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Norsia binti Lani dari Sekolah Menengah Olsen ingin membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk NB, mengukuhkan kemahiran menganalisis dalam kalangan pelajar tingkatan 6 aliran sains sosial di Sekolah Menengah Olsen. Saya mulakan dengan refleksi kajian. Saya merupakan guru Bahasa Melayu tingkatan 6. Jadi pada semester 2 yang lalu, saya mengajarkan tata bahasa. Setiap kali selepas membincangkan sesuatu topik, saya akan memberikan latihan berbentuk soalan aneka pilihan kepada pelajar-pelajar saya. Soalan ini diambil daripada soalan sebenar STPM tahun-tahun yang lalu. Jadi seperti yang kita sedia maklum, soalan-soalan ini berunsurkan KEBAT, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi semasa menjawab soalan, saya dapati pelajar-pelajar saya ini terkial-kial untuk mencari jawapan yang tepat dan mengambil masa yang agak lama. Semasa perbincangan jawapan pula, saya dapati pelajar-pelajar tidak dapat menjelaskan hujah ataupun sebab di sebalik jawapan yang dipilih. Begitu juga mereka tidak dapat menjelaskan kesalahan pada jawapan yang kurang tepat. Saya dapati juga pelajar saya tidak dapat mengesan kata kunci dalam soalan. Jadi apabila perkara-perkara ini berlaku, pelajar terlalu bergantung kepada guru untuk mendapatkan penjelasan bagi jawapan yang tepat. Begitu juga dengan jawapan yang kurang tepat. Mereka tidak dapat, mereka juga memerlukan bantuan guru. Jadi hasil pembacaan melalui bahan-bahan ilmiah, saya berpendapat bahawa masalah yang dihadapi oleh pelajar saya ini berkait dengan kemahiran menganalisis. Jadi objektif kajian ini adalah untuk mengukuhkan kemahiran menganalisis dalam kalangan pelajar. Kemahiran menganalisis ini sebenarnya melibatkan aktiviti mencerakinkan maklumat kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil dengan lebih mendalam untuk melihat hubung kait antara bahagian-bahagian berkenaan. Berdasarkan masalah yang dihadapi tadi, saya menghasilkan NB. Okay. NB ataupun nota bimbingan. Jadi NB ini berasaskan kemahiran berfikir model Arswas dan Sandra Park 1993. Apakah NB? Jadi NB ini sebenarnya merupakan panduan untuk menjawab soalan yang menekankan kemahiran menganalisis dengan menggunakan kata kunci.
Jadi pelajar akan menganalisis kehendak soalan dan pilihan jawapan dengan menggunakan kata kunci. Jadi selepas mereka menganalisis dan merujuk nota, barulah pelajar akan menilai dan menilai sesuatu pilihan jawapan itu, dan dapat pula pelajar ini menyatakan penjelasan bagi jawapan yang dipilih. Jadi dalam slide ini saya memasukkan NB dalam set-set soalan mengikut topik. Jadi sebelum pelajar menjawab soalan-soalan ini, mereka akan diberikan panduan ini. Jadi panduan ini membantu pelajar untuk menganalisis soalan. Baik, seterusnya ini ialah langkah-langkah menggunakan NB. Terdapat 5 langkah semuanya. Baik, untuk langkah pertama dan kedua, pelajar akan mengenal pasti kehendak soalan dan kata kunci. Jadi dalam contoh ini, pelajar meletakkan tanda kurung untuk untuk menyatakan bahawa ialah kata kunci. Jadi kata kunci dalam soalan ini ialah ayat majmuk gabungan. Baik, langkah 3, pelajar akan mengaitkan kata kunci ini dengan nota. Jadi misalnya ayat majmuk gabungan, rujukannya ialah ayat majmuk. Jadi nanti setiap pilihan jawapan ini nanti akan dianalisis oleh pelajar dengan merujuk nota tadi, iaitu ayat majmuk. Baik, selepas pelajar menganalisis pilihan jawapan dengan melihat kata kunci, barulah pelajar akan memangkah pilihan jawapan yang kurang tepat. Jadi dalam contoh ini, pelajar meletakkan tanda kurung bagi setiap kata kunci yang telah dikenal pasti. Ini ialah contoh penggunaan NB dalam tugasan pelajar. Jadi dalam contoh ini pelajar menggunakan warna untuk menandakan kata kunci. Baik, seterusnya analisis data. Baik, untuk analisis data ini saya menggunakan kaedah tematik, iaitu semua respon pelajar, okay. Jadi ini adalah respon pelajar pertama dan ini adalah respon pelajar yang kedua sebagai contoh. Jadi setiap respon pelajar ini kita akan lihat apakah kata kuncinya Jadi respon pelajar yang sama akan dikelaskan dan diberikan kod yang sama. Jadi dalam contoh ini saya telah memberikan kod 1 bagi respon ini Jadi ini semua adalah respon yang sama ataupun lebih kurang sama. Daripada kod ini barulah kita letakkan tema. Jadi untuk kod 1, temanya ialah mudah kenal pasti kehendak soalan dan jawapan dengan lebih jelas dan tepat. Setelah itu barulah kita tukarkan kepada bentuk media. Okey, dapatan kajian. Hasil analisis data mendapati bahawa NB ini membantu pelajar mengukuhkan kemahiran menganalisis dengan cara mencerakinkan soalan dan pilihan jawapan. Selain itu, pelajar juga dapat menghubungkait soalan dan pilihan jawapan di samping dapat membuat kesimpulan dan memilih jawapan yang tepat. Dapatan kajian yang kedua, NB membantu pelajar menganalisis soalan dengan cara yang berikut. Okey, pelajar mewarnakan atau menggariskan kata kunci, pelajar mengenal pasti kehendak soalan, pelajar menganalisis
soalan dan setiap pilihan jawapan. Pelajar juga akan merujuk sumber rujukan ataupun nota dan menulis sumber rujukan ini pada kertas soalan, dan akhir sekali pelajar akan memangkah jawapan yang salah. Jadi kalau dengan cara ini kemahiran menganalisis pelajar itu kita dapat membimbing pelajar untuk menganalisis dengan betul. Okey, untuk dapatan yang ketiga, nota bimbingan ini berkesan mengukuhkan kemahiran menganalisis pelajar dalam menjawab soalan-soalan yang memerlukan pelajar itu mencerakinkan soalan secara mendalam dan menghubung kait untuk membuat kesimpulan. Jadi dapatan kajian ini diperoleh hasil analisis data yang diperoleh berdasarkan ujian 1 dan ujian 2. Baik, akhir sekali untuk refleksi kajian, terdapat perubahan yang sangat positif kepada para pelajar. Pelajar lebih berkeyakinan sewaktu menjawab soalan, ya, dan mereka juga dapat memberikan penjelasan bagi jawapan yang dipilih. Yang kedua, dari segi prestasi pelajar, saya dapati NB ini membantu meningkatkan prestasi pelajar, terutamanya pelajar yang sederhana, ya. Jadi pelajar-pelajar ini dapat memberikan penjelasan untuk menyokong jawapan yang dipilih itu. Dan akhir sekali, NB ini menjadikan PDPC kita lebih berpusatkan pelajar, ya. Saya dapati sewaktu perbincangan soalan dan jawapan, pelajar-pelajar ini dapat memberikan penjelasan itu tanpa bantuan guru. Jadi aktiviti ini memberikan peluang kepada pelajar untuk mengasah kemahiran insania mereka. Jadi peranan guru di sini hanyalah sebagai fasilitator. Jadi guru hanya membimbing jika keadaan memerlukan. Baik, itu saja pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Okey, Sidang Maya mengucapkan terima kasih kepada Puan Nursia binti Lani daripada Sekolah Menengah All Saint Kota Kinabalu, atas penyampaian pembentangan tadi dengan tajuk mengukuhkan kemahiran menganalisis dalam kalangan pelajar tingkatan 6 aliran sains sosial di SM All Saints. Okey, baik. Sekiranya ada soalan daripada rakan-rakan Sidang Maya pada petang ini kepada Puan Nursia. Puan Nursia berada dengan kita bersama-sama. Ada soalan? Okey, baik. Ada soalan daripada Cik Firdaus Abdul Salam. Okey, saya bacakan di sini, ya. Tahniah cikgu, saya perlukan penjelasan lagi. Pertama, adakah tanpa merujuk nota, pelajar masih boleh menganalisis soalan berpandukan NB? Kedua, seberapa kerap pelajar menggunakan NB agar mereka menguasai kemahiran menganalisis soalan? Okey, Puan Nursia boleh respon kepada soalan ini. Dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat petang. Baik, terima kasih untuk yang bertanya. Tentang penggunaan NB ini, jika guru guna untuk pertama kali itu, memang pelajar perlu merujuk nota. Walau bagaimanapun, teknik ini sekiranya pelajar itu sudah mahir, misalnya kalau kita buat ulang kaji kan, pelajar sudah menguasai topik, jadi
kalau pelajar tidak perlu lagi kerap merujuk nota. Dia boleh bergantung kepada pengetahuan yang dikuasainya lah. Jadi ini bergantung juga pada pelajar. Kemudian yang kalau pelajar yang berprestasi baik ataupun cemerlang, memang mereka tidak ada masalah lah. Tanpa merujuk nota pun mereka masih boleh menghubung kait buat analisis menggunakan teknik ini. Sebenarnya teknik ini saya rasa semua guru guna, cuma kita tidak bagi panduan dalam bentuk yang fizikal itu sahaja, kita tidak begitu tekankan. Tapi sebenarnya guru-guru ada buatnya, tapi tidak dimurnikan dalam bentuk satu panduan lah. Kemudian untuk yang soalan kedua itu, seberapa kerap ni, kalau mengikut pengalaman saya, kali pertama memang agak sukar sebab dia mengambil masa. Pelajar hendak kesan kata kunci itu pun mengambil masa, ya. Sebab jadi guru perlu bimbinglah untuk yang kali pertama itu. Kemudian tetapi bila kita selalu guna, setiap kali selepas sesuatu topik kita ajar, kemudian kita minta pelajar gunakan teknik NB ini, insya-Allah mereka boleh gunakan, ya. Jadi saya rasa penggunaan NB ini banyak membantu pelajarlah menguasai kemahiran menganalisis, terutamanya untuk pelajar tingkatan 6. Dan saya rasa, saya fikir teknik ni bukan hanya untuk pelajar tingkatan 6, kita boleh guna juga untuk subjek lain, bukan bahasa Melayu saja. Asalkan soalan itu berbentuk soalan aneka pilihan, lebih sesuai untuk soalan aneka pilihan lah. Saya harap saya menjawab soalan yang ditanya oleh Encik Firdaus. Terima kasih. Terima kasih diucapkan Puan Nursia atas respon yang diberikan, dan terima kasih kepada Encik Firdaus Abdul Salam yang bertanya tadi. Harap pencerahan yang diberikan, penjelasan yang diberikan jelas, ya. Okey, baik, dibuka lagi jika ada sebarang soalan. Okey, sudah tidak lagi. Okey, baiklah. Dengan berakhirnya sesi soal jawab tadi, maka untuk sidang kita pada petang ini, bilik 3 berakhir sampai di sini. Kita tangguhkan untuk ke hari esok. Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua pembentang dan juga peserta yang berada di sini, yang setia daripada awal hingga akhir nanti. Saya Yusmail bin Yusuf ingin mengucapkan minta maaf jika ada sebarang salah dan silap sepanjang saya menjadi moderator untuk sesi petang ini. Itu sahaja daripada saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat sesi fotografi kalau ada yang boleh buka gambar ni. Gambar bersama. Kita pohon agar semua peserta pembentang yang berada dalam sidang maya Google Meet yang ketiga ini untuk membuka kamera bagi sesi fotografi. Baik. Sedia. Sekejap. Tuan Chef, boleh buka kamera? Ya. Siapa lagi kita minta, ya, semua kau boleh dapat buka kamera untuk kita abadikan memori ini bersama-sama sempena sidang selari yang kedua. Terima kasih Puan Wirda yang tadi baru dapat join, ya. Ya. Silap masuk bilik banyak. Baik, saya tangkap gambar. Sedia. 1, 2, 3. Sekali lagi. Kakak screenshot. Okey, saya yang akan ini, ya. Okey, senyum. 1, 2, 3. Okey. Remy boleh ambilkan next slide. Nanti akan dikongsikan dalam Telegram Safe Zone kita, ya. Okey.
Syabas dan tahniah buat semua. Jadi kita jumpa lagi pada hari esok untuk sesi penutupan dan ucap ramah yang kedua. Terima kasih semua dari pihak jawatan kuasa. Kami mohon maaf atas kesilapan yang berlaku pada pagi tadi. Syabas dan tahniah buat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.